إلى شرف النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه النظام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد. Semulakan pengurusi masjid, ahli tangkuasa, barisan pegawai-pegawai, datuk-datuk, ketua-datin, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita peluang-ruang kesempatan pada malam ini. Bagi yang belum niat iktikaf, bersama kita niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kita sambung pengajian kitab Khulasah Nurul Yaqin. Ini pada bab mencarakan berkenaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, tuan-tuan, perempuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bab khatimah. Yang ini bab penutup. Kita nak habis dah kitab Khulasah Nurul Yaqin ini. Jadi bab khatimah ini, penutup ini, akan membicarakan 5 perkara lah, 5-6 perkara. Tak tahulah habis hari ni ke tak kan. Tengok macam mana. Mungkin habis sebab ringkas semua ya. Dan kita tengok penutupnya berkenaan dengan, pada pertemuan yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita tak ulang lagi lah. Dan kita masuk pula berkenaan auladuh, yakni anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abna'uhu sallallahu alaihi wasallam thalathatun kulluhum matu qabla wafatih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 3 orang anak lelaki. Kulluhum matu qabla wafatih, semuanya wafat. Tak ada seorang pun yang hidup. Kesemuanya wafat sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Al-Qasim. Nama dia adalah Al-Qasim. Beliau adalah anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kunyah Abul Qasim. Bersempena dengan anak ni yang bernama apa? Qasim. Taib, tuan anak sulung Nabi. Kemudian yang dilahirkan sebelum baginda dilantik menjadi Nabi. Beliau hidup selama 2 tahun sahaja. 2 tahun sahaja. Dan Ibrahim dilahirkan pada tahun ke-8 dari hijrah dan hidup selama 70 hari sahaja. Kalau Qasim tadi 2 tahun, Ibrahim ni 70 hari. Bahkan sewaktu kewafatan Ibrahim, baginda Nabi SAW mengalirkan air mata, keluar air mata Nabi sebabkan kesedihan baginda.
Dan seterusnya Abdullah. Abdullah dilahirkan sebelum kenabian dan meninggal dunia sewaktu kecil juga. Kemudian wa banatuhu arba'ah, dan anak perempuan ada 4 orang. Mereka adalah Zainab, dan memeluk Islam, dan Ruqayyah, Ummul Kulthum, dan Fatimah. Ruqayyah wa Ummul Kulthum wa Fatimah. Berapa tu? Zainab 1, 2, 3, 4 kan. 4 orang perempuan, 3 orang lelaki, bermakna ada 7 orang. Kulluhum mitna qablahu illa Fatimah. Kesemuanya puteri-puteri Nabi ini meninggal dunia sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Fatimah, melainkan Fatimah Zahra. Beliau hidup selama 60 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan, bukan 60, 6 bulan, sorry. Dia kata ba'da 17 ashhur, 6 bulan selepas Nabi wafat, Fatimah wafat. Bukan 60 tahun ya, silap. 17 ashhur, 6 bulan ya, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia anak-anak. Sehingga kan anak-anak kita ni diajar di sekolah supaya anak-anak Nabi ini kita ingat, kita kenal dan kita hafal nama dia. Maka dilagukan lah, kan? Benda-benda yang nak diingat ni dilagukan. Sama juga kalau orang ngaji nak matan-matan Arab kan, kadang kita nak hafal satu-satu dilagukan tu senang hafal. Macam 7 orang anak Nabi ni. Tuan-tuan mungkin mendengar kan, anak ke cucu ke nyanyi. Saya tak boleh tuan sebab suara dah tak apa nak elok kotak nyanyi juga ni. Kan? Anak Nabi kita ada 7 orang. Habis itu lebih kurang kan. 7 orang, 4 orang perempuan, 3 lelaki. Baik. Kemudian kita cerita pula berkenaan azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu sallallahu alaihi wasallam 11 seboleh orang. Isteri Nabi ada seboleh orang. Sittun min Quraisy wa arba'atun min Arabiyyat wa wahidatun min Bani Israel. Rasulullah ada 11 orang isteri, 6 orang daripada Bani Quraisy, 4 orang dari bangsa Arab biasa, dan seorang daripada Bani Israel. Perempuan dari Quraisy siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Baginda tidak berkahwin dengan isteri lain melainkan selepas kewafatan Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Selepas kewafatan itulah barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Dan disebabkan peristiwa kewafatan Aisyah inilah, di samping peristiwa kewafatan bapa saudara Nabi Abu Talib, maka disebut pada tahun yang sama disebut sebagai Amul Huzni, Amul Hazan, tahun duka cita. Disebabkan itulah tuan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Berlaku pada tahun duka cita tersebut. Ni nak cerita berkenaan ini di antara kisah sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj, berlakunya kewafatan orang yang menjadi kesayangan Nabi, menjadi tulang belakang Nabi, isterinya dan Abu Talib, pak saudara. Baru Nabi Mi'raj tuan. Itu kisah Isra Mi'raj lah. Kita pun dah masuk Syaban ni kan, 27 itu Isra Mi'raj. Masjid pun buat ceramah kan, ada nanti buat ceramah berkenaan Isra Mi'raj. Baik. Kemudian dan Aisyah binti Abu Bakar
Hafsah binti Umar, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, Saudah binti Zam'ah. Dan itu daripada Bani Quraisy. Dan isteri baginda daripada bangsa Arab, Zainab binti Jahsy, Maimunah binti Haris, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah binti Al-Haris. Dan isteri baginda yang berbangsa Bani Israel, yakni Safiyah binti Huyai. Kita pernah cerita pasal Safiyah ni binti Huyai ni, merupakan suku kabilah. Ayah dia ni ketua kabilah kan, yang tersohor, terkenal kan. Dua orang isteri yang meninggal dunia ketika baginda masih hidup, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian baginda wafat meninggalkan 9 orang yang berbaki. Kemudian hamba perempuan baginda ada 4 orang, Maryah binti Qibtiyah, Maryah al-Qibtiyah, Raihanah al-Khuziyah, seorang perempuan yang dihibahkan oleh Zainab binti Jahsy, dan perempuan keempat baginda mendapat dalam sebahagian daripada tawanan. Masa tu perhambaan tu belum, masih ada lagi lah perhambaan. Maryah binti Qibtiyah itu yang masuk sekali tu, sebagai ada kata 13, termasuk Maryah binti Qibtiyah, Raihanah dan sebagainya. Itu isteri Nabi lah. Kena carilah buku berkenaan dengan kisah Zarah Ummahatul Mukminin ini, kisah-kisah isteri Nabi ni. Rupanya tuan-tuan, kalau kita baca kisah-kisah isteri Nabi ni, rupanya tuan-tuan, dia ada persamaan ya dengan kehidupan life kita ni kan. Kalau orang yang mungkin ramai isteri kan, bermadu, ada sifat cemburunya, ada. Para isteri Nabi pun begitu juga. Mana sama pun apa yang Nabi alami, isteri pun ada yang cemburu dan ada satu sama lain, ada. Begitu jugalah dengan bagi orang yang mungkin ada isteri yang ramai lah, mungkin lah. Ada yang tak ada, isteri saya elok semua, okey, alhamdulillah lah, kan. Baik. Kemudian a'mamuhu wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara dan ibu saudaranya pula. Baginda mempunyai 10 orang bapa saudara dan 6 orang ibu saudara. Nama bapa saudaranya Abu Talib, Zubair, Hamzah, Al-Muqawwam, Abu Fadl Al-Abbas, Dirar, Al-Haris, Qulsam, Abu Lahab dan Ghaidaq nama. Kenapa Nabi terlalu sayang dengan Abu Talib ni? Sebab Nabi ni ramai pak saudara dia, tapi yang Abu Talib ni lah seorang lah yang memikul tanggungjawab, yang menjaga Nabi SAW daripada Nabi berusia 12 tahun sampai umur Nabi dah sampai 40 lebih tahun, hingga 49 tahun. Abu masih dengan Abu Talib jaga, bagai menatang minyak yang penuh, bahkan lebih sayang tu, lebih daripada sayang pada anak sendiri. Abu Talib sajalah, pasal lain tak ada. Bahkan yang menentang Abu Lahab sendiri, melawan kan perjuangan Nabi. Abu Talib ni walaupun dia ni membantu Nabi, support perjuangan Nabi, tapi akhirnya dia ni tidak Islam kan, tidak Islam. Itu menyebabkan di antara benda yang menyebabkan Nabi sedih, dan bukan sekadar kewafatannya, tapi wafat dalam keadaan kufur kepada Allah. Itu Nabi sedih. Sebab itu disebut sebagai Amul Hazn, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian nama ibu saudaranya pula wa ammatuhunna Safiyah wa Atika wal Bayda wa Barra wa Umaymah dan Arwa. Safiyah, Atika, Al Bayda, Barra, Umaymah dan Arwa. Dan satu benda yang disebut dalam sejarah ialah Umaymah, salah seorang mak saudara Nabi ni,
beliau adalah saudara kembar daripada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ayah Nabi ni Abdullah ada saudara kembar namanya Umaymah, kembar. Saudara kembar Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan tiada yang memeluk Islam dari kalangan bapa saudaranya kecuali Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dalam perang Uhud, kan? Kita cerita dulu lah. Perang Uhud, syahidnya teruk dia kena dengan tikaman pedang, lembing apa semua. Kalau tuan-tuan pergi ziarah ke Jabal Uhud, situlah dekat tu ada perkuburan dekat kaki bukit Jabal Uhud itu. Sahabat-sahabat Nabi orang 70 orang yang syahid dalam peperangan Uhud di makam. Termasuklah di situ ialah bapa saudara Nabi namanya Hamzah, kan? Dan dari kalangan dua orang saja daripada kalangan para saudara, dua orang ya, Hamzah dengan Abbas. Al-Abbas ni siapa ni? Anak dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni lah dia, ayah dia Abbas tu. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, ayah adik-beradik, kan? Dan Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang masyhur, kan? Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Sebab tu Ibnu Abbas ni kalau ayat Quran turun, sahabat berlumba tanya Ibnu Abbas, ini apa ayat Quran ni pasal apa ni? Sebab dia pandai mentakwil ayat Quran, pandai dia. Sebab berkat didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kalangan ibu saudaranya kecuali Safiyah. Tiada yang perlu Islam di kalangan bapa saudara melainkan dua orang, dan daripada kalangan ibu saudaranya Safiyah seorang saja. Dan ulama berselisih pendapat tentang keislaman atikah dan arwah. Ada kata Islam, ada kata tidak. Itu khilaf lah. Itu dia bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahulah sikit ada pak saudara dan mak saudara, kan? Kemudian kita sikit berkenaan dengan sifat tubuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak mendalami, nak memahami ciri-ciri sifat fizikal yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mengajilah satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni dihimpunkan oleh Imam Tirmizi, menyenaraikan, menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi fizikal dia, kan? Rambut dia macam mana, uban Nabi polai ada kat atas kepala, cara Nabi berjalan, Nabi suka makan apa, cerita pasal pedang Nabi, jubah Nabi, capal Nabi, cara Nabi duduk, cara Nabi tersenyum, semua ada dalam kitab tu. Nama kitab tu Syama'il Muhammadiyah. Kalau dah ada pengajian tu, alhamdulillah. Tak ada, carilah ustaz mengajar kitab tu. Cerita berkenaan dengan Nabi. Nabi rambutnya, Nabi ni rambutnya pattern tu lah. Tak, Nabi ada 3 pattern rambutnya. Itu kalau kupasan itu kena ngaji kita Syama'il Muhammadiyah. Nabi suka makan apa? Kita tahu Nabi suka makan kambing, kan? Nabi suka makan apa? Kambing, kata. Bukan kambing saja, benda lain pun Nabi suka juga. Nabi suka makan labu. Oh, Nabi suka makan labu ya. Kita pun tahu, kan? Nabi suka. Dah ada makanan yang lain lagi jugalah. Nabi makan syair, gandum yang kasar. Tak ada Nabi makan gandum yang lembut-lembut macam guti gardenia tu, kan? Sungguh enak dia makan begitu saja. Mana ada tuan Nabi kasar ya. Kita yang kasar tu buat bagi ayam makan ya. Tak ada Nabi makan yang itu. Tak ada Nabi rasa yang lembut. Sehari konyang, sehari lepas. Sehari konyang, sehari lepas. Pernah 3 bulan dapur Nabi tak berasap. Tak ada mak bondo nak dimasak. Minum air kan kurma ya. Itu dalam rumah tangga Nabi. Kisah ada dalam hadis sebut, kan?
Taib. Cari ustaz mengajar kita Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Nah, tuan-tuan batuk beberapa hari dah ni tak ada hilang. Baik batuk nak habis lah. Antibiotik tinggal sulih lagi. Musim panas ni kan. Pun tak makan madu dengan limau, porah limau macam-macam makan. Semua sumbek dalam mulut belum ada kesembuhan lagi. Sifat tubuhnya dan sebahagian kelakuan Nabi SAW. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling elok tubuh badannya. Kata ulama, Nabi ni sifat yang ada fizikal Nabi ni seakan-akan macam kita lah. Kalau kita contoh macam apa, kita nak buat rumah kan, kita nak design rumah kita nak macam tu, ikut kondak kita. Ibarat Nabi ni dia bentuk tubuh badan fizikal macam kita nak, macam Nabi nak macam tu. Kita mestilah nak yang elok. Ibaratnya kita nak, kita boleh pilih nak muka macam mana, hidung macam mana. Ibaratnya macam kita boleh pilih macam tu. Macam Nabi memilih sendiri macam mana nak rupa Nabi tu. Ibaratnya padahal Allah Ta'ala dah takdirkan begitu. Mukanya putih kemerahan. Mulutnya cantik, kepala besar, bukan kepala besar je ni tu kan. Nampak dia punya sesuai lah yang tubuh badan dia tu. Ada orang kadang badan besar, kepala kecil ada juga kan. Bersinar dahi dia, tersusun rapi bulu, dah halus bulu kening dia, dahi dia luas, bulu mata lontik. Kalau bulu mata hitam tu hitam betul. Tak ada campur dia perang ke, ada warna brown ke, tak ada. Hidungnya luas dan mancung. Ini mengaku jadi Nabi, hidung macam pelepah kelapa tua kan. Macam mana Nabi ke tu? Dia kata dia Imam Mahdi kita kan. Dulu kat Selangor tu. Ajaran apa? Ajaran Nordin Putih nama dia. Dia mengaku dia memiliki 40 tanda sebagai Imam Mahdi. Tapi orang rendah hidung tak mancung pun. 40 tanda pun tanda nak tanya kan. Kat situ pun dah out dah. Imam Mahdi ni persis macam Nabi kan, kau hidung ke apa semua, kulit sama. Taib. Ini sikit contoh cerita ni. Kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah lagi panjang cerita dia. Taib. Kedua pipinya mulus, janggut lembek, kedua tapak tangan kaki tebal, kedua lengan yang besar, bau bidang dada lueh. Sempurna kan, cantik kejadian itu. Sesuai dengan kepala, tengok bulu koning yang lembek kan, bulu mata lontik, pipi yang mulus, janggut ada pula kan, tangan tu besar, dada bidang. Allahu Akbar. Dahi lueh, dan baginda tidak terlalu tinggi, wala yakun bil tawil wala bil qasir. Nabi ni taklah terlalu tinggi benar, tinggi kan, dan tidaklah terlalu rendah. Macam saya rendah kan, rendah ya. Macam ada orang situ jumpa, saya mimpi jumpa Nabi. Macam ada orang pendek orang, bukan tu. Dia kata dia mimpi Nabi. Banyaklah orang mendakwa-dakwi kan. Macam mana kita nak mimpi Nabi kalau kita tak kenal dengan Nabi kan? Kena belajar lah. Nabi ni kita nak kenal Nabi khalqa wa khulqa. Kenal Nabi dengan sifat fizikal dan akhlak dia, perilaku dia, karakter dia, baru tanda kenal. Nabi rambut macam mana? Entah, tahu kerinting kan. Mana tak kenal lagi lah tu. Nabi rambut bukan kerinting. Kan? Macam negro tu. Salah. Golap kulit bukan. Itu yang dapat pengalaman kami dulu masa belajar. Profesor Dr. Harundin, dia kata orang mengaku jumpa Nabi kan. Dia kata orang tu kata mengaku jumpa Nabi. Macam mana? Jumpa orang tu mengaku Nabi, dia tengah lap kereta tu. Pakai seluar pendek. Nabi ke seluar pendek? Bukanlah tu dah. Sebab bila keadaan begitu menunjukkan kerendahan
Kan? Pada sisi Nabi tu. Ada gambar, Nabi naik, sampan lah. Orang sumpit lah. Apa bahan Nabi orang sumpit? Kan? Macam-macam sana kata mengaku Nabi kan. Saya Nabi ya bah. Tu tanya balik, Nabi cakap kau bahasa apa? Cakap Melayu tu. Itu bukan lah tu lah. Cakap Minang dah pula kan. Satu hal. Tak ada tu lah. Tapi tidak ada benda yang mustahil pun bagi siapa sahaja untuk bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita mimpi, kalau Allah Taala menganugerahkan, dia merupakan satu anugerah kan. Mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, contoh mungkin ada kitab lain lagi lah. Nabi ni macam mana, bila kita tengok tu kita tahu itulah Nabi. Seperti mana yang ada dalam hadis-hadis Nabi sebut berkenaan, yang disebut berkenaan dengan rupa paras Nabi, cara berjalan, muka apa semua. Kita mimpi tu sama macam hadis yang kita belajar. Boleh jadilah kan. Jumpalah orang-orang yang boleh mentadbir atau mentafsir mimpi ni. Para ulama lah tanya kan, Ustaz, kau saya kan tanya jumpa saya tak tahu, saya tentah. Kau tanya saya berkata tentah, saya tak tahu. Kita pun tak mimpi Nabi kan. Tak sampai lagi tuan-tuan. Kita duduk kata rendah kan, jauh benar dengan Nabi ni, tak layak kan. Tapi kita nak, kita berkeinginan, kita bercita-cita kan, nak mimpi Nabi. Ulama karang kitab 100 kaifiat bermimpi supaya boleh mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 cara yang disusun oleh para ulama berdasarkan amalan masing-masing. Apa yang mereka buat, dia suruh baconya sekian banyak baca ni, InsyaAllah mimpi Nabi. Kita baca tak mimpi lagi, sebab belum layak lagi tuan-tuan, belum betul-betul cinta ke Nabi lagi. Itulah dah kan, belum mimpi lagi, belum benar-benar lagi mencintai Nabi SAW. Itu belum lagi Allah izinkan kita mimpi. Bacalah, beramal, doalah seperti itu. Allahumma arin wajhi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kita doa minta, ya Allah, bagilah aku ni mimpi jumpa Nabi dalam tidur aku ni. Doa. Tak jumpa kan, belum layak lagi, belum betul-betul ada kerinduan, kecintaan ke Nabi. Siapa dia? Imam siapa? Abu Nifah, Imam Malik. Setiap malam mimpi Nabi. Setiap malam tuan-tuan. Kita bukan mimpi tu lain tuan-tuan, tak apa bondo kena kerja rimau lah, tu semua tu. Mimpi kena kerja rimau kan, macam-macam. Tak apalah, janganlah kita berduka cita, usaha lagi lah. Banyak selawat kan. Mudah-mudahan ni dalam selawat itu menunjukkan tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ni 100 cara ni ulama tulis kitab berdasarkan pengalaman, amalan para ulama, para salafus salih. Mereka amal satu amalan tu yang mereka buat, mereka boleh mimpi Nabi SAW. Ada rumah tu ada kitab tu, baca tak payah mimpi. Belum layak tuan, jauh mana kita dengan Nabi lagi kan. Walaupun kita cerita buat sirah Nabi ni kan, sejarah kitab Syama'il tu sudah khatam kan jarah. Belum lagi Allah izin, tak ada kan. Dia banyak dosa, terhijab, terhalang, mana nak dapat tuan kan. Kita ni kan, amal tak banyak kan, dosa pun banyak. Amal kurang, dosa banyak, selawat kurang kan. Macam mana nak mimpi Nabi? Kerinduan tu tak benar-benar kerinduan kan. Bila tiba time bulan-bulan Islam berkaitan dengan Nabi, barulah kita selawat Muhammad Rasul, barulah cerita pasal Nabi. Isra Merah, ceritalah pasal Nabi. Al-Muharram, ceritalah pasal Nabi. Hari lain tak ada. Baik. Itu dia tuan-tuan Kemudian rambutnya, wa kana sya'ruhu rajlan. Rambutnya tidaklah terlalu lurus dan tidaklah keriting bona. Luwih bona macam rebonding pun tak, keriting bona pun tidak. Sederhana, ada macam beralun sikit rambut Nabi ni. Bersuara merdu dan kuat. Suara Nabi ni sadap dan kuat. Dalam Hajjatul Wada', haji perpisahan,
Nabi berkhutbah, berapa ribu, ratus ribu sahabat yang dengar. Ada mikrofon, ada speaker, tak ada tuan-tuan, tapi sahabat dengar. Itu mukjizat Nabi lah, kan? Suaranya dapat sampai ke tempat yang tidak akan sampai suara orang lain. Kau tuan-tuan boleh joget dan Paris mana tu boleh dengar orang. Nabi lebih lagi pada itu. Itu maknanya kelebihan mukjizat Nabi SAW. Ketawa baginda adalah dengan senyuman. Pernah Nabi ketawa sehingga nampak gigi geraham. Maknanya kau nampak gigi geraham, mana Nabi golak besar lah, mengangur lah golak Nabi tu sampai nampak gigi geraham baginda. Itu pun hanya beberapa kali dicatatkan dalam sejarah. Selebih Nabi tak ada tuan macam kita. Berkeluar mata kan, mengalir mata sampai terkeluar kontut semua, dek kelakar, dek golak kan, goli kan, sampai sikit perut sampai terkoncing kan. Dia punya golak tuan, dia pun nahan sampai terkoncing. Dahsyat lah punya golak kita. Terbahak-bahak, terbahak-bahak kan. Tengok Raja Lawak dia pun kan, dia buat-buat lawak, kita pun golak kan. Nabi senyum je. Tidak terlebih. Kita banyak golak, suara dia lah kuat kan. Dongan tahu mesti dia punya suara tu kan, dia boleh kuat suara. Kemudian baginda berjalan pantas seperti turun dari tanah yang tinggi. Nabi jalan copek. Nabi jalan copek laju. Dan Nabi ni turun macam orang turun bukit. Tuan-tuan turun bukit kan, macam mana cara tuan-tuan berjalan? Mesti tak akan kita macam menahan-nahan kan, supaya tak tersunam. Tersunam tu ada perkataan tersunam tu, tak tersungkur kan, tersunam. Bahasa orang Pilah ni, tersunam. Tersungkur, tersunam. Jalan tu kita togap dengan tahan. Nabi jalan tu togap, laju tapi togap. Tu maksud dia tu. Macam orang yang turun daripada tempat yang tinggi. Apabila menoleh, baginda akan menoleh dengan seluruh badannya, bukan dengan muka. Kita tanya, Ji, dah kita sentuh kan? Nabi tak. Sebab apa tuan-tuan? Nabi memuliakan orang. Assalamualaikum Ji, kita pun patah. Waalaikumsalam. Kan beza tu. Kita ada, ya ada apa tu? Ya. Ada apa kata? Kan beza tu. Ada apa tu dah? Dengan ya ada apa ni? Kan beza tu. Beza ya. Dengan kita tengok muka ya, ada apa? Dengan kita menghadap, berpaling dengan badan-badan kita, muliakan orang. Tu cara Nabi. Tengok karakter Nabi macam mana. Kat situ pun nampak lah kan. Kalau orang yang datang mula-mula nak jumpa dengan Nabi, tak kenal pun datang, bila macam tu cara kan, first impression, ini memang orang yang bagus ni. Dia sangat ambil perhatian, dia tak memandang rendah. Dengan apa kan, siapa pun yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sentiasa harum walaupun tidak memakai wangian. Nabi ni harum tuan-tuan, sehingga kan peluh Nabi pun berubah wangi. Sehingga kan ada di kalangan saya tak ingat, dan isteri Nabi ke siapa ataupun Ummu Aiman saya ingat, dia ambil kapen tuan, dia ambil peluh Nabi ni, simpan, wangi peluh Nabi. Tuan-tuan punya peluh saya, na'uzubillah kan. Korang rumah pun tak nak roket, pergi mandilah. Awak nak roket sini berpuluh ni kan. Dia Allah kita suruh mandi kan. Balik kan kojong dengan burung tak sebut lah kan, ketiak yang semua kan berpuluh kan. Ui, lain macam baru dah. Nabi wangi. Air puluh Nabi tu nanti diambil kan, ambil gunung kapeh, wangi puluh Nabi ni. Kalau Nabi jumpa dengan budak-budak, Nabi akan usap kepala budak-budak tu, tinggal kesan wangiannya pada rambut ataupun kepala budak tu. Bila orang jumpa kan, nampak budak ni, wangi kepala kau ni, mesti kau ni kau Nabi usik kepala kau tadi ni. Ibarat sampai macam tu sekali tu kan. Tak payah nak pakai. Dia banyak perfume sekarang ni kan, yang jual kan. Kan ustaz pun sekarang dah pandai jual minyak wangi dah sekarang. Kan bagus lah tu kan. Pada orang Islam, baginda tidak pernah menguap. Tak macam kita tuan-tuan kan, lama ustaz ni ceramah menguap ni. Kan bila Nabi ni kata. Dan Nabi tidak pernah sendawa.
Kita macam sedawa tuan, berangin pun dia, senawa konyang pun dia. Kan? Bergabung dua kan, bosan tu kan, ngongong bosan. Kan? Satu. Kalau kita buka satu kitab berkenaan dengan nama khususiat Rasul. Ada kitab berkenaan dengan himpunan khususiat, benda yang khususkan Nabi saja, yang tidak ada khusus pada orang lain. Khususiat Nabi. Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4 orang. Itu khususiat atau nama itu. Nabi kalau tidur, Nabi tidur, sebelum tu Nabi ada wuduk, kemudian Nabi tidur, Nabi bangkit esok, Nabi boleh terus semayang. Tak batal wuduk dah. Kita batal tuan. Yang buat dan tak batal, dan togak untuk yang nanti tidur. Ambil balik wuduk semayang. Kan? Kalau tuan-tuan duduk berselor lolap macam hari Jumaat tu, kan? Kan tuan-tuan hari Jumaat kan tuan-tuan tidur kan? Tak adalah. Gua tuan-tuan ya. Hari Jumaat tuan-tuan ambil perhatian, tuan togak kan? Kan lolap duduk tu tak apalah, tak bergerak punggung tu. Ni elok baring. Batal polok sebelah tak batal kau baik. Kau ambil wuduk balik. Banyak khususat Nabi. Nabi tak ada bayang. Lalat tak ingatkan Nabi. Lalat tak ingatkan Nabi. Kita bukan lalat, langau pun ingat tuan. Kan? Kan kita lah kan. Tak ada kita sorok pun tu. Ini di antara benda khususat pada Nabi, menunjukkan kemuliaan pada dalam tubuh Nabi SAW. Ini sikit tuan, sikit ni. Dah habis cerita pasal tu. Banyak lagi pasal Nabi. Tahu tuan-tuan terganggu dengan batuk ni. Kemudian kita masuk akhlaquhu, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 minit lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna tubuh badan, paling sempurna akhlak, kepribadian dan akal dia. Baginda kasih kepada orang fakir, santun dan penyayang kepada seluruh manusia. Kan? Sehingga Allah Ta'ala jaga pelihara Nabi ni, supaya Nabi ni sentiasa berakhlak baik. Sehingga datang dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, datang orang buta nak minta peringatan Nabi, Nabi tak layan sebab Nabi sekarang tengah meeting dengan pembesar-pembesar Quraisy. Allah tegur Nabi. Bukan Nabi buat dosa pun, tu tak dosa pun tuan. Ibaratnya kejaplah nanti bagi dah meeting dulu Kerana layan kau pun Nabi tegur. Allah tegur, bukan Nabi tegur. Allah tegur. Dalam surah Abasa. Nabi bukan paling menunjukkan Nabi bonci, tidak tuan. Dia tengah kita, Nabi tengah dengan pembesar Quraisy. Datanglah dia nak tanya minta apa pula. Nabi berpaling dah. Nanti tu kan, ni orang tengah sibuk ni. Nabi tegur supaya apa? Terpelihara akhlak Nabi nampak cantik kan. Sebab tu nama akhlak Nabi ialah Al-Quran. Sebab disebutkan sebagai Al-Quran yang berjalan dengan orang pakai miskin, santun, penyayang kepada semua manusia, siapa pun. Baginda tidak marah melainkan kerana Allah. Nabi pernah marah tak? Pernah Nabi marah. Pernah sahabat marah pada muka Nabi. Siapa nama sahabat tu? Amr bin Al-As, kalau saya ingat saya. Dia mengimami satu kaum dia baca panjang. Baca panjang sampai kan orang komplain. Sampai ke pertolongan Nabi SAW, yang Nabi ni baca panjang sehingga jemaah yang lain tu terganggu. Merah padam muka Nabi. Nabi marah tuan. Sebab tu imam ni kena meraihkan jemaah. Tengok jemaah tu kan nak semayang, tengok ada orang tua ke budak ke apa ke. Tengoklah keadaan. Kadang kita tak raikan jemaah kita kan. Pada jemaah ni ada mungkin macam masjid dan tepi jalan ni kan, orang selalu singgah-singgah semayang. Janganlah baca panjang-panjang, benar kan. Baca pendek kerana orang banyak urusan. Tengok keadaan lah kan. Ni orang yang viral beberapa hari, seminggu dua ni, kenaan sekarang ni subuh kan lambat kan. Imam syok sendiri kata, baca panjang-panjang. Hari Jumaat, bukan Jumaat, subuh sekarang pukul apa tuan-tuan? 7, 6 boleh lah. Tuan-tuan sampai tet dah 10 minit, dah 6.25 lebih sikit, 6.30 pun Allahu Akbar. Tu baca panjang pula. Ni orang nak pergi kojong.
Imam kena raikanlah jemaah tu. Bacalah. Tengoklah keadaan macam mana kan. Kalau sini memang pencen tak ramai orang kerja mungkin ni, tengoklah. Kena imam kena bijak di situ di situ letaknya kefaqihan seorang imam Baik. Apa lagi? Baginda memaafkan dan melupakan perbuatan jahat orang yang pernah menyakitinya. Dalam Fathul Makkah, Nabi maafkan semua orang kan, melainkan ada beberapa orang yang Nabi tak terima kemaafan ataupun Nabi tak ni. Itu pun arahan daripada Allah Ta'ala. Baginda tidak pernah mencaci, bercakap keji, melaknat orang. Tak suka sekalipun tuan-tuan, jangan kita caci dah. Kita mungkin berbeza pandangan, berbeza ideologi, berbeza pegangan, berbeza kelompok umpamanya. Jangan keji, yang gunakan kata-kata yang kesat. Walaupun kesalahan itu mungkin besar, jangan. Tak boleh menghina, keji orang, tak boleh. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Baginda sangat takut pada Allah, sangat berani. Pernah sekali tuan-tuan, Nabi mengagihkan harta ghanimah, rampasan perang. Tiba ada suku kabilah, Nabi SAW bagi lebih kepada penduduk Ansar, saya ingat saya. Bagi lebih kepada penduduk Ansar. Maka datang di kalangan ni kata, dia tak puas hati dengan pembahagian tersebut. Nabi kata, dia tak puas hati kepada, kata Nabi tak buat adil. Adil, kenapa dia lebih ni? Tidak. Nabi kata, di kalangan manusia kamu semua ni, adakah orang yang lebih adil melainkan aku? Adakah orang yang lebih adil berbandingan dengan aku? Kata Nabi. Maka Nabi buat tu atas, bukan Nabi sesuka tuan-tuan, semuanya daripada Allah Ta'ala. Nabi tak pandai-pandai Nabi sangat berani, pemurah, mulia, fasih. Percakapan Nabi ni fasih, cakap tu jelas, clear arahan Nabi ni. Kadang-kadang orang cakap kita tak apa-apa lagi, minta ulang lagi kan. Nabi ni fasih cakapnya, kata-katanya meninggalkan kesan di hati pendengar. Nabi sebut sikit tuan, tapi kesan dia terasa. Memanglah kadang kita cakap ustaz dulu ceramah contoh kan, terasa kan, memang suruh terasa kan. Kalau tuan-tuan tak ada rasa, hati mati. Orang mati tak ada rasa tuan, cakap apa-apa kan. Tapi bila ada rasa hati, mana hati tuan tu hidup, tergasa kat hati nak podeh ustaz kan. Saya pernah tuan, kita ni kadang main sound kan. Padahal pun cakap dengan mencaci, kita tak adalah mencaci. Bila sebut kadang jadi panih telinga kan. Ada pernah dulu tuan, saya baru lagi di Longgeng ni kan, barulah lagi masa tu, kira nikah lah situ kan, situ tu ada orang muslimat tu, boleh tahan ustaz mulut lancang kata. Dah kau bahasa mulut lancang tuan-tuan. Ya salam. Dah tu saya saja bergurau dengan pengusi marin tu, Cikgu Osman Rasul. Saya kata Cikgu Osman, ada jemaah tak suka lah kat saya, sama ada khabar mulut saya lancang. Saya nak balik bahau lah, berhenti jadi imam. Jangan kata, jangan, payah cik imam sekarang ni. Seorang tak suka tuan, beribu suka kata, ramai kata. Dia kata seorang tak suka, beribu lagi yang suka kata. Saya pegang kata Cikgu Osman Rasul tu tak sihat sekarang ni, duduk rumah dia. Tahniah ada rumah ni tu cara dia. Tak sihat sekarang, duduk kat rumah tu. Dia kata seorang tak suka, beribu yang suka ustaz. Dia kata buat tak ni sajalah. Dia kata mulut lancang, tak tahulah tang mana agak atau kono kat diri kan. Syukurlah tuan. Bukan kita sebut individu nama tentu, tak ada, sebut secara umum saja kan. Yang baik ambil lah manfaat, tak suka tinggalkanlah kan. Kemudian apa lagi? Meninggalkan kesan itu kita nak. Baginda bercakap dan berbincang dengan setiap kabilah dengan menggunakan bahasa mereka. Ingat Nabi, mana kemahiran berbahasa tu. Sebab tu Nabi kata kita nak bicara ni tengok dengan akal orang itu. Kalau ingin nak budak, saya budak-budak lah. Bukan kita jadi budak-budak. Cara kita punya penerangan tu, kalau level budak-budak sekolah rendah, cara kita tu dengan cara style yang budak-budak senang faham lah. Kalau sekolah menengah, sama menengah. Saya otai-otai masih berbisa. Pencen-pencen lain lah. Kaedah ada cara dia. Itu uslub dakwah lah. Budak ada cara dia. Kan? Macam imam kita mengajar sekolah, ada budak sekolah menengah lain cara dah. Cuba sekali mengajar sekolah rendah pula, boleh. Lari dah budak ni, dia lain pula.
Susah lagi nak kontrol kan. Berdasarkan akal, tengok kefahaman mereka tu. Nak cerita tinggi-tinggi, sebab itu kadang-kadang khutbah Jumaat cerita benda-benda yang transformasi apa semua tak faham orang kampung. Apa benda cerita ni ulik apa ni kan. Apa benda ulik ni hebat kan. Tak faham orang kampung. Para sahabat tidak bangun ketika baginda hadis tu majlis kerana mengetahui baginda tak suka. Sebab kadang orang terlampau. Tapi tuan-tuan janganlah kita jadi macam tu. Nabi pun tak suruh bangun. Nampak datang orang-orang yang hormat jemputan kita tak tahu, tak boleh macam tu dah. Bahkan ada kalangan sahabat, bila sahabat lalu ada kaum ni bangun memuliakan Nabi. Sebab apa? Nabi tak bagi bangun sebab apa? Nabi ni seorang tawaduk orang dia. Itu poin dia. Itu Nabi tak bagi bangun ni, jangan bangun, tak boleh. Jadi Nabi ni sifatnya tawaduk, jangan bangun Nabi tu. Baik. Kemudian last pada malam ini tuan-tuan, kita nak khatam kitab ni malam ni. Mujizatuhu sallallahu alaihi wasallam, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Nabi ni banyak. Bahkan ulama kadang ada kata Nabi ada 1000 mujizat. Macam-macam lah mujizat Nabi. Di antaranya terbelah bulan ketika orang Quraisy meminta baginda membuktikan kerasulannya. Terbit air daripada celah jari jemarinya. Dan baginda meletakkan tangannya dalam bekas yang berisi air yang sedikit. Banyak air tu. Membanyakkan makanan sedikit. Sekali dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, kemudian ada sahabat nak bagi makan, Nabi sempurna makan. Sekali orang Khandaq lah. Dia kata, ya Rasulullah, bisik Nabi, kata kau masak ada anak kambing ni, masak nak bagi jemput Nabi dan porang lah untuk makan. Dia kata, ya Rasulullah, lepas ni ada makanan sikit kat rumah. Maka Nabi buat pengumuman, perhatian kepada semua sahabat kita ni jemput makan ke rumah dia. Poning kawan tuan, dia semula nak kambing ya. Tapi Nabi kita, Nabi dah risau, tapi Nabi tahu tuan-tuan, kerisau sebab parah ni, balik rumah parah kita kan. Nabi jemput pula semua sahabat. Kita makan 2 jambar je kan. Ini satu kemah ni kan. Makanan boleh makan 2 jambar je. 1 jambar 4 orang, 2 orang 8 orang. Ibaratnya lah dalam pahaman bahasa kita kan. Nabi kita tak apa, kau jangan risau, kau bawa kau punya hidangan, kau punya bokeh masak kau tu. Nabi masuk tangan tu, kau jangan buka. Nabi kita ada dalam sirah kisah ni. Buka, cedok keluar sampai habis. Sama kisah Abu Hurairah, susu kan, dia suruh minum, panggil susu tengah segoleh, susu segelas nak bagi Abu Hurairah minum. Dia kata, Abu Hurairah, sebelum kau minum, kau pergi panggil ahli sufah datang sini, pergi minum susu ni. Abu Hurairah kata, dah cawan ni tinggal, nak panggil ahli sufah. Panggil ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang fakir miskin kan, yang duduk di Serambi tu. Panggil minum, seorang minum sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah bagi ke Nabi, ya Rasulullah minum. Kata Nabi, kau minumlah. Abu Hurairah pun minum, bagi balik ke Nabi. Nabi kata, isyrab. Nabi kata, minum balik semula. Ya Rasulullah minum. Isyrab, minum lagi. Minum sampai bontui perut, mentereng perut kan, konyang. Baru bagi Nabi, ya Rasulullah minumlah. Dan dah konyang benar. Baru Nabi minum. Air segelas je, secangkir je. Itu mujizat Nabi SAW. Lagi apa lagi? Menyembuhkan penyakit orang sedang sakit. Pernah satu peperangan, saya tak ingat peperangan apa, seorang sahabat mata kena tombak tuan, kena panah, keluar biji mata dia. Nama dia Qatadah, ingat saya, Qatadah nama dia. Qatadah datang jumpa Nabi, bawa mata dia ni, ya Rasulullah, kena. Nabi ambil balik dengan tangan, Nabi mula masukkan balik mata dalam kelonsong mata ni balik, elok mata dia, dan mata tu lebih corah daripada sebelum tadi tu, lagi corah daripada sebelum yang kono. Mujizat Nabi lah, mujizat. Kemudian mujizat paling besar Al-Quran, yang melemahkan semua orang Arab. Dia mencipta satu surah yang paling pendek. Orang Arab nak challenge satu surah pun tak mampu. Quran ini mujizat, mujizat Nabi yang besar. Banyak lagi tuan-tuan cerita mujizat kan, macam-macam pun lah nak cerita, tapi itulah di antaranya lah. Boleh baca lah kisah-kisah mujizat-mujizat Nabi ni yang agung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita dah tamat dah kitab Khulasah Nurul Yakin pada hari ini. Kita start baca 3 bulan 9 2021. Kuliah pertama saya guna buku ni, Khulasah Nurul Yakin, dan kita dah khatam. Khulasah aja, ringkasannya. Sebut sikit tahu perjalanan kehidupan Nabi, sebut sikit lah. Nak baca lagi kisah
buka kitab-kitab yang besar lagi kan, Rahikul Makhtum ke Al-Mubarakfuri ke, boleh. Jadi itu insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat lah. Sepanjang saya bukan syarah pun, saya tak pandai nak syarah ni pun, saya cerita balik je apa yang terkandung dalam kitab ini, dan kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab, iaitu kepada Afdal Syekh Muhammad bin Afif Al-Bajri Al-Khudari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi bihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta